Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada semua pelajar tingkatan 2 Mahat Johor. Okay, so pada minggu lepas kita telah pun melihat berkenaan dengan tajuk daripada bab 11 dan juga bab 12, di mana kita telah pun melihat berkenaan dengan galaksi. Okay, bagaimana galaksi boleh terbentuk, asal usul galaksi, dan kita juga telah melihat tentang bintang, okay, tentang kematian dan juga bagaimana bintang dilahirkan, dan dalam konteks kematian bintang, apakah nasib-nasib bintang tersebut bergantung kepada saiz bintang itu, sama ada menjadi bintang kerdil putih, bintang neutron ataupun menjadi lohong hitam. Okey, dan kita pun melihat beberapa ciri-ciri yang membezakan bintang-bintang ini bergantung kepada saiz bintang, warna bintang itu, suhu dan juga lain-lain lagi lah. Okey, dan kemudian kita pun melihat tentang konteks sistem suria dalam bab 12, okay, di mana kita pun melihat berkenaan dengan ahli-ahli dalam sistem suria, yang di mana sistem suria ini merupakan salah satu sistem yang terdapat dalam galaksi Bima Sakti. Okay, ada satu bintang dan juga ada 8 planet, okay, dalam sistem suria, iaitu kita ada planet Utarik, planet Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptune dan juga Uranus. Okey, so kita ada 8 ahli dalam sistem suria, okay, yang mengelilingi matahari. Okey, dan setiap daripada planet ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu dari segi contoh saiznya, okay, jumlah satelit semula jadi yang mengelilingi planet ini. Okey, dari segi fizikalnya, adakah planet ini terdiri daripada macam daratan ataupun terdiri daripada hanya sekadar gas-gas sahaja. Okay, kelajuan berputarnya pada paksinya dan juga pada tempoh dia mengelilingi matahari. Okay, so ada beberapa ciri-ciri lah bagi setiap planet ini. Alright, so pada hari ini kita akan tengok bab yang terakhir, bab 13, iaitu berkenaan dengan meteoroid, asteroid dan juga komet. Okay, so apa yang kita faham tentang meteoroid, asteroid dan juga komet ialah ini adalah antara jasad-jasad lain yang terdapat di angkasa lepas. Untuk makluman semua, di angkasa lepas kita ni memang ada banyak jasad-jasad selain daripada planet, selain daripada bulan, selain daripada bintang, okay, selain daripada lohong hitam, okay, kita ada lagi, kita ada macam nebula. Okay, so angkasa lepas ni dia sangat luas, okay, sangat luas. Okay, even kita manusia pun belum lagi habis untuk mengkaji angkasa lepas. Ada banyak lagi orang kata galaksi-galaksi yang belum lagi diterokai oleh kita punya teknologi kita. Okay, so pendekatan ataupun penyiasatan terhadap angkasa lepas ni masih lagi orang kata kita ni pada peringkat yang orang kata peringkat muda lagi. Okay, so apa yang kita ada ni pun adalah hasil daripada tinjauan, hasil daripada kajian yang telah pun berlaku berpuluh-puluh tahun dahulu. Okay, so antara jasad lain di angkasa lepas selain daripada bintang dan juga planet ialah entiti yang dipanggil sebagai meteoroid, kita ada asteroid dan kita juga ada komet. Okay, so apakah itu meteoroid? Okay, so meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di angkasa. Okay, so meteoroid ini dia merupakan serpihan batu ataupun logam kecil yang terapung di angkasa. Berarti mereka ni tak ada orang kata macam orbitnya tersendiri. Mereka hanya sekadar terapung saja, floating di angkasa lepas freely. Okay, secara bebas. So ini ialah meteoroid. Okay, dan apa yang kita boleh kenal pasti tentang meteoroid ialah meteoroid ini dia mempunyai saiz yang berbeza-beza. Okay, kita berkata serpihan batu dan logam kecil. So saiz ni pun berbeza-beza. Boleh sampai antara 10 mikrometer hingga 1 meter. Okay, dan terbina daripada batuan dan juga logam seperti besi dan juga nikel. Alright, berasal daripada serpihan asteroid dan juga komet. Okay, so meteoroid merupakan dia punya asal usul adalah serpihan daripada asteroid dan juga komet yang kita akan tengok kemudian. Okay, suhu meteoroid di angkasa lepas adalah dalam lingkungan 0 darjah Celsius. Kan, kelajuan, okay, kelajuan pergerakan meteoroid ini adalah berbeza-beza. Okay, so meteoroid ini dia yang paling laju yang pernah direkodkan boleh bergerak pada kelajuan cahaya sebanyak 42 km per saat. Okay, so ini ialah meteoroid, okay, yang terapung di angkasa lepas hasil daripada serpihan
asteroid dan juga komet. Okey. Kemudian kita ada entiti yang kedua dipanggil sebagai asteroid. Okey, tadi meteoroid, yang ini ialah asteroid. Okey. So asteroid ini merupakan batuan besar. Okey, dia adalah batuan besar dan logam yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Okay, so beza utama antara meteoroid dan juga asteroid ialah asteroid dia ada orbit dia. Okay, so asteroid ni dia mengelilingi matahari mengikut pada orbitnya, hampir sama macam planet-planet dalam sistem suria. Okay, dan asteroid ini dia lebih besar. Okay, dia adalah batuan yang besar. Okay, lebih besar daripada meteoroid. Okay, di mana antara ciri-ciri bagi asteroid pertama ialah saiznya boleh bermula daripada 1 meter hingga 1000 kilometer. Okay, kalau tadi meteoroid sekecil 10 mikrometer hingga 1 meter. Tapi kalau asteroid 1 meter hingga 1000 kilometer. Itu beza paling utama lah. Betul, bukan batuan yang besar. Okay, dan terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan juga nikel. Okay, suhu permukaan di asteroid ialah sejuk, iaitu sekitar minus 73 darjah Celsius. So di asteroid dia sejuk. Okey. Dan kelajuan purata asteroid mengelilingi matahari adalah pada 25 km per saat. So itulah kelajuan purata asteroid mengelilingi matahari sekitar 25 km per saat. Okey. Dan asteroid ini membentuk dia membentuk jalur asteroid di antara orbit planet Marikh dengan planet Mushtari. So, kita boleh nampak jalur asteroid ini ataupun asteroid ini dia mengelilingi mataharinya pada orbit, betul. So, orbit asteroid ini ataupun jalur asteroid ini terletak di antara planet Marikh dan juga planet Mushtari. Antara planet keempat dan juga planet ke-5. Okey. So dia terletaknya jalur asteroid. Okay. Dan asteroid yang besar, okay, terdiri daripada beberapa jenis, contohnya seperti Ceres, Pallas, Juno dan juga Vesta. So ada antara semua asteroid ni ada beberapa yang terpilih yang terbesar. Okay. Ada 4 dekat sini, terutamanya seperti Ceres, Pallas, Juno dan juga Vesta. Okay, di mana asteroid ini mempunyai diameter daripada beberapa kilometer hingga 1000 kilometer. Okay, so ini adalah contoh asteroid yang paling besar, iaitu apa? Kita ada Ceres, Pallas, Juno dan juga Vesta. Okay, dan asteroid juga disebut sebagai planet kecil, small planet. Sebabkan saiznya, batuan yang besar, saiznya yang besar, mereka juga dipanggil sebagai small planet, okay, ataupun planet yang kecil ataupun dwarf planet. Okay, so ini tentang asteroid. So entiti yang ketiga dipanggil sebagai comet. Okay, so comet ini, apa itu comet? Okay, so comet ini merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, campuran gas dan juga debu. Okay, so 3 komponen yang membentuk comet ialah ais, gas dan juga debu beku. Okay, ais, gas dan juga debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Okay, so komposisi bagi komet tak sama macam asteroid dan juga meteoroid, di mana komposisi bagi komet ini ada 3, iaitu ais, gas dan juga debunya beku. Dan sama juga macam asteroid, komet juga dia punya orbitnya tersendiri ketika mengelilingi matahari. Okey. So, apakah ciri-ciri komet? Okay, pertama tadi kita kata saya pada 3 komponen yang membentuk komet. Komet ini kita boleh kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, di mana komet ini dia ada kepalanya, dia ada dia punya ekor. So ada 2 bahagian, okey, kepala dan juga ekor. Alright, so komet ni ada 2 bahagian, iaitu pertama ialah kepala, yang kedua ialah ekor. Okey. Dan panjang ekor komet. Okey, panjang ekor komet dia boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer. Okey. So panjang ekor komet itu boleh stretch sampai hampir 150 juta kilometer. Okey, dan saiz kepalanya pula boleh mencapai lebih kurang 250,000 kilometer. Okay.
So ini ialah komet. So dia punya panjang ekor dia tu sangat panjang. Okay, dan kepala juga boleh jadi sangat besar. Alright. Dan tadi kita katakan bahawa komet ini terbina daripada gas dan juga air yang membeku menjadi ais dan juga dicampurkan dengan sedikit debu dan juga batuan. Alright. Dan komet ini dia beredar, dia beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang berbentuk seperti elips, berbentuk seperti elips, bukan bulat tapi dia elips macam lonjong sikit. Alright. Dan ianya boleh bergerak dengan julat kelajuan antara 10 km per saat hingga 70 km per saat. Bayangkan, pergerakan asteroid, pergerakan meteoroid dan juga pergerakan komet ini, bayangkan berapa kilometer dia bercapai dalam masa 1 saat. Kita punya kereta pun 1 jam baru sampai kelajuan tu. Tapi mereka kata dalam masa 1 saat ni mereka boleh mencapai jarak yang sangat jauh. Itu boleh menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa lajunya pergerakan meteoroid, asteroid dan juga komet di angkasa lepas. So ini tentang secara am tentang struktur dan juga ciri-ciri bagi meteoroid, bagi asteroid dan juga bagi komet. So kita tengok tentang pergerakan meteoroid. Alright, so meteoroid ini tadi kita katakan dia floating, dia bebas di angkasa lepas. So kadang-kadang meteoroid ini dia boleh ditarik oleh graviti planet untuk sampai ke planet tersebut. Contohnya bumi. So apabila meteoroid ini, dia berada di ruang angkasa lepas, dia berlega-lega di ruang angkasa lepas, itulah meteoroid. Apabila meteoroid ini dia mula memasuki lapisan atmosfera bumi. Bila meteoroid ini memasuki lapisan atmosfera bumi, dia akan bertukar nama. Dia akan bertukar nama menjadi meteor. Alright. So di luar angkasa lepas dia dipanggil meteoroid, tapi bila memasuki lapisan atmosfera bumi, dia dipanggil sebagai meteor. So ini yang kita panggil, yang kita nampak dekat angkasa lepas tu macam ada meteor shower ataupun pancuran meteor. Berarti meteoroid itu telah memasuki ruangan atmosfera bumi. Dan dia mula dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi. Alright. So apabila meteor ini berada di dalam lapisan atmosfera bumi, ini dia akan ditarik oleh daya tarikan graviti bumi, dan bila dia melepasi lapisan-lapisan atmosfera bumi, dia akan mengalami penggeseran. Akan mengalami penggeseran, dan meteor ini selalunya akan terbakar begitu saja dan akan hilang. Namun demikian ada beberapa meteor yang tidak terbakar dengan habis. So mereka berjaya menembusi hampir ke semua 6 lapisan atmosfera kita dan hanya sampai ke bumi dan juga boleh jatuh ke atas permukaan bumi. So apabila dia berjaya melepasi ke semua lapisan atmosfera bumi, saki baki meteor itu yang berjaya sampai ke bumi dipanggil sebagai meteorit. Meteorit. So yang kita pernah dengar tentang kisah apa yang kejatuhan meteor lah apa semua tu yang jatuh di bumi, yang menyebabkan kawah, pembentukan kawah. Yang dikatakan antara teori-teori bagi kata macam kemusnahan dinosaur ialah jatuhnya meteorit di atas bumi itu. So itulah dia. Itu ialah meteorit, hasil daripada meteor dan juga meteoroid. So yang pertama ialah meteoroid, beredar secara bebas di angkasa lepas. Bila masuk kepada lapisan atmosfera bumi dipanggil sebagai meteor. Dan biasanya meteor ini dia akan terbakar habis. Apabila dia melalui lapisan atmosfera bumi, dia akan mengalami penggeseran, dan penggeseran akan menghasilkan tenaga haba lalu terbakar. Tapi ada juga yang selamat, dan bila sampai ke bumi dan jatuh di atas permukaan bumi, itu dipanggil sebagai meteorit. So itu ialah pergerakan meteoroid dan juga dia punya lain-lain. Alright. Kita tengok kepada pergerakan asteroid. Tadi kita kata asteroid ini dia bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya yang dipanggil sebagai jalur asteroid. So jalur asteroid ini terletak di antara planet Marikh dan juga planet Mushtari. So kebanyakan asteroid ini bergerak dalam jalur asteroid. Tetapi ada juga beberapa asteroid lain yang mempunyai orbitnya tersendiri yang berada di luar lingkaran asteroid ini.
Okay, so ada 3, iaitu Apollo, Amor dan juga Aten. So, inilah 3 asteroid yang beredar mengelilingi matahari di luar jalur asteroid. Okay, iaitu Apollo, Amor dan juga Aten. Okay. Dan orbit-orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ini boleh berhampiran ataupun boleh bersilang dengan orbit bumi. Okay. Dan pelanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik persilangan antara bumi dan juga jalur ataupun daripada orbit 3 asteroid ini. Dan jika ditakdirkan Tuhan berlanggarnya antara asteroid ini dan juga bumi, maka musnahlah kehidupan di bumi. So dekat sini kita boleh nampak konteks yang betapa besarnya kuasa Tuhan. Okay. So ada 3 asteroid yang mengelilingi matahari pada orbit di luar daripada jalur asteroid yang bersilang dengan orbit bumi. Okay, bayangkan walaupun berlakunya persilangan, tapi Allah itu maha kuasa. Okay, pelanggaran berjaya dielakkan. Okay. Nabi na'udzubillah tak tahu bila kiamat macam mana. Right? Sebab itulah kenapa dalam pergerakan, dalam pergerakan asteroid ini semua kita ada agensi-agensi badan tertentu di setiap negara yang memantau pergerakan bagi asteroid dan juga meteoroid ini di angkasa lepas. Okey, kita ada sistem alert kita. Okey, kita ada sistem alert kita yang alert kita sama ada asteroid ataupun meteoroid ini dah mula menghampiri bumi ataupun tidak. Okey. So kita pergi kepada pergerakan komet. Okay, so komet ini dia ada kepala, dia juga ada ekor, dan dia bergerak juga mengelilingi matahari pada orbitnya tersendiri berbentuk seperti elips. Okay, so komet ini dia bergerak pada julat kelajuan antara 10 hingga 70 km per saat. Dan kebanyakan komet ini, berasal daripada 2 kawasan, iaitu lingkungan Kuiper, dan juga awan Oort. Okay, so ada 2 origin. So komet-komet ini ada 2 asal usul. Daripada pertama ialah lingkaran Kuiper dan juga daripada awan Oort. Okay. So apabila komet ini menghampiri matahari, komet ini dia akan menjadi semakin laju, mencair dan juga kelihatan seperti berekor panjang. So asalnya komet ini daripada apa tadi? Daripada air yang membeku, ais, debu dan juga gas yang membeku. Dia sejuk. Kalau dia keluar daripada lingkaran Kuiper ataupun awan Oort, itulah dia, kepala je. Bila dia mula menghampiri matahari, matahari masihkan tenaga haba, lama kelamaan dia akan semakin laju, dan ais itu akan mula mencair dan membentuk ekor. So ekor yang kita nampak itulah kata seperti gas-gas ataupun udara-udara panas yang terbentuk hasil daripada pencairan ais daripada kepala komet tadi. Okey. Dan ekor komet ini, ekor komet ini dia sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari. Logiklah. Bila komet itu bergerak, dia mengirim orbit, selalunya kepalanya akan menghampiri matahari, tapi ekornya akan ke belakang. So dia akan sentiasa menjauhi matahari. Jadi disebabkan oleh tiupan angin suria dan juga daripada matahari. So matahari pun dia punya fenomena dia sendiri. Antaranya angin suria. Solar ni, angin suria ini memang sentiasa berlaku. So dia akan membebaskan beberapa partikel ionik dan sebagainya lah. So angin suria ini juga akan menyebabkan ekor komet ini ditolak menjauhi matahari juga. Dan tarikan graviti planet luar, tarikan graviti planet luar yang kuat menyebabkan komet ini dia mudah terkeluar dari orbitnya. So jika komet ini memang kita kata tadi dia mengelilingi matahari, ada orbitnya, tapi kadang-kadang bila berhampiran dengan planet-planet yang besar yang mempunyai daya tarikan yang kuat, so dia boleh terpesong, dia boleh terkeluar daripada orbitnya. Dan komet yang terkeluar daripada orbit berisiko tinggi untuk berlanggar dengan bumi dengan kelajuan yang tinggi. So bila komet ini dia terkeluar daripada landasan orbitnya, maka risiko pada bumi. Sebab apa? Bumi boleh ada possibility untuk berlanggar dengan komet tersebut. Bayangkan hari ini komet yang laju berlanggar dengan satu entiti yang besar. Bayangkan kita tembak orang, bullet. Kita tembak daripada pistol, peluru tu ditembak, dan dia mempunyai laju sangat tinggi, dia boleh menembusi objek-objek yang keras sekalipun. Itulah bahayanya komet. Alright. Sebab itulah untuk melindungi bumi daripada hentaman asteroid, para saintis ini dia ada cara dia. Dia ada mungkin orang kata macam sistem dia. Ada amaran yang dikeluarkan jika terdapat asteroid yang mungkin berisiko tinggi untuk berlanggar dengan bumi.
Tapi alhamdulillah dengan izin Tuhan, so far tiada lagi asteroid besar ini ataupun meteorit yang besar ini ataupun komet-komet yang besar ini berlanggar dengan bumi. Okay. Sebetulnya hari ini bila kita belajar sesuatu, okay, kita boleh sedar betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Lepas hari ini kita meramalkan, okey, mungkin ini boleh hantam bumi, mungkin ini boleh hantam. So kita boleh bersedia dengan sesedia kita. Okay, kita ada sistem yang canggih, tapi dengan izin Tuhan semuanya boleh berlaku. Okay, so daripada dulu sampai sekarang, okay, sampai tiada lagi kes-kes besar yang di mana bumi dihantam teruk oleh asteroid sampai termusnah bumi, tiada lagi, insya-Allah. Okay, so kita kena faham dan kena bersyukur bila kita belajar sesuatu, kita kena nampak bahawa Allah itu Maha Agung. Okay. So dengan ini maka tamatlah sudah pembelajaran kita terhadap bab 13 dan juga kita punya keseluruhan silibus tingkatan 2. Okey. So selepas ini saya akan bekalkan sekali lagi dengan kuis. Okey, dengan kuis Kahoot. Okey, so saya minta kamu untuk siapkan kuis tersebut. Okey, dan siapkan dalam tempoh yang saya tetapkan nanti. Alright. Dan insya-Allah untuk kelas akan datang iaitu pada minggu hadapan pada hari yang sama, okay, kita akan buat ulang kaji bagi keseluruhan topik daripada bab 1 hingga bab 13 tingkatan 2. Dan insya-Allah pada kelas yang akan datang sekali lagi, okay, kita juga akan cubalah sentuh sedikit berkenaan dengan bab-bab awal di tingkatan 3 nanti, insya-Allah. Okey. Dan untuk hari ini juga saya ada satu tugasan juga untuk kamu yang saya nak kamu buat. Okey, tugasan di rumah. InsyaAllah bagi saya mudah. Alright, di mana kamu ada 16 orang. Okey, so nanti setiap seorang ni saya akan bagikan satu tugasan. Okey, dan tugasan ini kamu hendaklah buat di rumah dan kamu hendaklah rakam video penerangan mengenai tugasan ini. Okey, dan hantar kepada saya pada selewat-lewatnya pada minggu hadapan lah. InsyaAllah pada hari Isnin juga pada 16 November, insya-Allah. Okey. So apakah tugasannya nanti saya akan sertakan sekalian dalam WhatsApp message nanti. Alright. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.